Salam ya ibn mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla ya rabbal alamin. Yang dihormati sahabat ana Syekh Najib ya, Tuan Najib, dan juga semualah yang hadir pada malam ni. Yuspi tak ada lagi ya? Haji Yuspi tak ada lagi ya? Belum, Ustaz, belum. Belum ya. Kita ni berapa orang Najib semua ni? 8. Campur tepi-tepi lah, 8 lah, campur tepi-tepi. Alhamdulillah, kita hari ni ada satu topik khusus untuk kita bincang secara santai lah. Kalau ada soalan terus je nak tanya, boleh interrupt terus lah insyaAllah ya. Kita jawab mana yang patut. Mula-mula mungkin kalau kita boleh sampaikan dulu untuk pembukaan kepada topik kita ni, iaitu ayat Al-Quranul Karim, sebagaimana yang selalu kita dengar daripada program-program Ramadan, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang kita baca ini adalah ayat resmi kepada bulan Ramadan, iaitu tentang difardukan pada seluruh umat Islam akan puasa, dan daripada puasa itu diharapkan supaya orang yang berpuasa ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang kita baca ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita tentang tujuan kita melaksanakan fardu puasa. Sebelum kita panjangkan lagi, saya ingin anda ingatkan bahawa puasa ini adalah salah satu daripada rukun Islam, rukun Islam ya. Yang mana kalau kita dapati dari segi susunan dalam rukun Islam itu, didapati bahawa sembahyang adalah perkara yang kedua selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Selepas itulah baru datangnya akan puasa atau fardu puasa. Jadi susunan ini adalah menggambarkan pada kita betapa besarnya sembahyang jika dibandingkan puasa. Namun begitu, kalau kita lihat dari segi pendidikan anak-anak, maka puasa ni kalau sekiranya ada yang berpuasa tapi tak sembahyang, itu tak jadi masalah. Kerana anak-anak kita ni masih berada dalam suasana pendidikan. Anak-anak kita tak wajib puasa, tak wajib sembahyang. Cuma kita wajib mengajar dia puasa, mengajar dia sembahyang. Dari segi kedudukan puasa dan juga sembahyang ini, kita akan dapati bahawa sekiranya berlaku timbangan amalan kita, katakanlah kita berada di padang mahsyar, maka kita menghadap Allah untuk ditimbang amalan kita, maka sembahyang itu dikira terlebih dahulu. Apabila sembahyang itu sah semuanya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka selepas itu akan dikira pula ibadah-ibadah yang lain, termasuklah akan puasa Ramadan. Jadi bila sembahyang kita tidak lepas, sembahyang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita punya puasa pun tidak akan lepas. Sebelum sembahyang berlaku pula, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala ambil kira juga tentang Islam kita. Kalau Islam kita tidak sah, maka seluruhnya termasuk sembahyang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di antara persiapan utama atau persiapan pertama yang perlu ada pada kita untuk bulan Ramadan ini ialah melihat kembali tentang kekuatan akidah kita. Apakah akidah kita ni masih lagi kekal dengan Islam? Apakah akidah kita ni masih lagi mengatakan bahawa
Allah itu esa dan seumpamanya. Jadi kita hendaklah membuat kaji selidik tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kira perkara ini tidak menjadi masalah kerana apa yang kita semua rasa bahawa kita berada dalam keadaan Islam yang sahih, masih beragama Islam, cuma kadang-kadang kita lupa untuk memuhasabah diri kita dari segi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangat bimbang dan sepatutnya kita rasa bimbang apabila kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak menghadap Allah, yang anda kata kita patut bimbang ialah bila menghadap Allah, maka kita akan dihitung atau dikira. Antara perkara pertama yang dikira ialah akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk memastikan puasa kita ini akan diterima oleh Allah, maka pastikanlah bahawa akidah kita itu akidah yang sebenarnya akidah yang tidak berbolak-balik. Sebab itulah kita diajar oleh Nabi kita SAW untuk untuk sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama ini. Maka doa ini kita sentiasa ulang-ulang, termasuklah kita mengulangnya dalam sembahyang kita sebelum Ramadan dan selepas Ramadan. Kerana kita bimbang, kita jadi syok sendiri. Iman kita ni kita tak pasti sah ke tak sah. Kita tak pasti iman kita ni Allah terima ataupun tidak. Yang ni patut kita rasa bimbang. Walau bagaimanapun, kita naklah sentiasa merasai akan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita rasa husnuzan pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjaga iman kita kepadanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengeluarkan iman kita daripada dalam hati kita. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengekalkan iman kita kepadanya dan dimatikan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana pesanan setiap hari Jumaat oleh khatib, matilah kamu dalam keadaan beriman pada Allah. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Itulah pesanan setiap hari Jumaat oleh khatib. Maka bila datang bulan Ramadan, kita hendaklah memastikan bahawa kita berada di atas landasan Islam yang benar, kita berada di atas landasan akidah yang benar, menyebabkan bila kita berada di atas landasan yang benar, maka Islam kita diterima, amalan kita diterima, termasuklah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-183 yang kita baca tadi, Imam Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahawa firman Allah ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari umat manusia, dan ini merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun persoalannya, adakah kita sudah melakukan beberapa persediaan untuk menghadapi kedatangan bulan tersebut? Paling tidak terdapat 4 persediaan yang dapat dilakukan bagi menggambarkan kegembiraan kita selaku umat Islam menyambut kehadiran Ramadan. Boleh dikatakan kita umat Islam ni bila nak datang saja bulan Ramadan, kita rasa amat gembira kerana suasananya, keadaannya, gembira kita dengan keadaan misalnya keadaan di masjid kita misalnya. Maka persiapan yang kita sendiri lihat yang dilakukan oleh AJK Masjid merupakan persiapan-persiapan
yang sangat menggembirakan kita, seolah-olah kita sedang menyambut kedatangan menantu kita misalnya lah. Kalau Ana ni dapat menantu pun dah 4 orang, jadi masa kita dapat menantu tu, kita tergambarlah kegembiraan kita dapat menantu ni. Dah tu dapat pula cucu. Gitulah kegembiraan kita bila datangnya bulan Ramadan. Bila datang bulan Ramadan, kita hendaklah merasai kegembiraan itu. Dan seolah-olahnya kalau seseorang itu tidak rasa gembira dengan kedatangan Ramadan, seolah-olah dia sebenarnya tak ada ruh Islam yang sebenarnya dalam jiwa dia. Begitulah yang dimaksudkan tadi, ruh akidah yang perlu ada dalam jiwa kita, kerana bulan Ramadan ini memberikan kegembiraan pada kita. Hasil daripada kilauan, apa kita namakannya, hasil daripada kilauan akidah itu menyebabkan kita rasa sangat gembira dengan adanya bulan Ramadan yang datang. Dalam ayat ke-183 ini, 183 ini, tadi kita ada sebut tentang Imam Ibn Katsir menafsirkan ayat ini tentang bulan Ramadan, bukan sekadar tentang fardunya puasa itu, tetapi ada beberapa perkara yang telah dirumuskan oleh Imam Ibn Katsir. Antaranya 4 persediaan yang rasa sempat kita bincang di sini. Pertama, kata Imam Ibn Katsir, persiapan ruhiyah. Melalui persiapan ini, seseorang individu akan membersihkan hati daripada penyakit akidah sehingga melahirkan niat yang ikhlas untuk menjalani ibadah puasa. Jadi kata Imam Ibn Katsir bahawa dengan ayat ini kita ada persiapan ruhiyah. Jiwa di kita, perasaan kita, dengan itu kita dapat membersihkan hati daripada penyakit akidah. Penyakit-penyakit dalam jiwa kita ni akan hilang semua. Kita flush keluar dan tinggallah keikhlasan dalam hati kita. Keikhlasan kita ini tergambar. Kenapa? Kerana kita lapar ni untuk siapa sebenarnya? Kita lapar ni untuk apa sebenarnya? Apakah kita lapar ni nak menunjuk-nunjuk kat orang? Nah, itu sukar sikit kita nak kata bahawa kita lapar ni kita rasa nak menunjuk-nunjuk kat orang. Susah kita nak menunjuk kat orang kita ni lapar. Sebab kalau benda lain, mungkin senang kita nak menunjuk-nunjuk kat orang. Sebab itulah dikaitkan, Imam Ibn Katsir mengaitkan bahawa puasa ini persiapannya ialah persiapan jiwa raga kita, perasaan kita, supaya kita puasa ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ada di kalangan kita ini, di dalam jiwa dia tu ada rasa tak seronok dengan kedatangan Ramadan, ada rasa bahawa ni nak kena berlapar pula siang hari ni, malam pun makan tak seronok, macam-macam dia pandangnya tak berapa baik kepada bulan Ramadan. Seolah-olah bulan Ramadan ini menyusahkan dia, memberatkan dia, memberikan masalah pada dia. Jadi semuanya itu kena buang daripada jiwa kita, daripada hati kita. Ini mungkin dari segi insan atau manusia yang biasa dengan Ramadan mungkin tak ada. Tapi kalau orang nak mengenal Islam, baru mengenal Islam, mungkin dia ada perasaan-perasaan begini. Ataupun di kalangan anak-anak yang baru belajar tentang puasa ini. Jadi di situlah timbulnya perasaan ikhlas daripada hati kita dengan kita melaksanakan suatu persiapan ruhiyah. Oleh kerana manusia tidak dapat lari daripada dosa dan kesalahan, maka diperintahkan untuk mereka yang telah melakukan dosa dan maksiat agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang tercatat dalam Al-Quran. Iaitu Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman. Jadi apa yang kita harapkan daripada semua sahabat kita di sini, supaya kita bila nak masuk bulan Ramadan, sekarang ni dah boleh dah,
kita ambil masa khusus untuk persiapan Ramadan. Walaupun sebelum ini kita telah banyak bertaubat di atas dosa-dosa kita, tapi kali ini kita niatkan supaya taubat kita ini khusus untuk atau sempena kedatangan bulan Ramadan. Kita bertaubatlah di atas segala dosa-dosa kita yang kita lakukan. Tujuannya adalah untuk kita masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan diri kita bersih daripada segala dosa. Dan kita harapkan bulan Ramadan kali ini benar-benar bulan yang berbeza daripada bulan ataupun Ramadan tahun-tahun yang lalu. Kita juga antara kaedah yang boleh diamalkan untuk membersihkan hati adalah berusaha menghapuskan nafsu jahat seperti nafsu ammarah, lawamah, dan menggantikannya dengan nafsu yang baik, iaitu mahmudah, seperti nafsu mutmainnah. Itulah antara yang boleh kita ganti, walaupun perkara ini bukan satu perkara yang mudah, bukan satu perkara yang senang. Contohnya kalau kita di dalam hati kita ni sentiasa ada perasaan dengki pada orang, maka sesiapa yang ada perasaan dengki pada orang, dia nak masuk bulan Ramadan itu sukar sikitlah, susah sikitlah. Kerana bila ada perasaan dengki pada orang, rasa nak marah pada orang, jadi ini menyebabkan jiwa dia tidak bersih. Bila jiwa dia tidak bersih, menyebabkan ikhlas dia itu tak datang. Sebab itu kita kena bersihkan hati jiwa kita, bersih sungguh-sungguh. Macam kita kata tadi, kita flush semua sekali yang ada dalam hati kita ini, termasuklah kita marah kat orang ke, ataupun beras hati kat orang dan sebagainya lah. Kalau sekiranya kita ambil pesanan daripada Bilal bin Rabah, kata Bilal bin Rabah, ada 3 perkara yang diajar oleh kekasihku, iaitu Rasulullah SAW sebelum tidur. Antaranya ialah sembahyang witir. Yang kedua ialah antaranya yang anda ingatlah ya. Antaranya lagi memaafkan semua kesalahan orang. Itu antara yang ketiga tak ingat. Ya, tapi yang paling penting di sini ialah memaafkan kesalahan orang. Memaafkan kesalahan, mungkin pasangan kita, ada kita nak marah pada isteri kita, ada kita nak marah pada suami kita, maka Ramadan kali ini, sebelum datang Ramadan, buang semua tu. Jangan ada sebarang perasaan yang menunjukkan bahawa kita tidak hati dengan pasangan kita. Ini sangat penting untuk kita lakukan pembersihan jiwa kita, kerana kadang-kadang ada orang yang dia simpan dalam hati dia perasaan nak marah, perasaan sakit hati dan lain-lain kepada pasangannya. Begitu juga kalau ada apa di dalam hati kita ni perasaan kepada rakan-rakan kita, teman-teman kita, saudara mara kita yang lain. Itu pun kita kena buang semuanya supaya pahala kita nanti bila sampai Ramadan dapat kita penuh semuanya 100%. Tak ada tolak sana, tak ada tolak sini. Kalau kita ada lagi jiwa kita tak bersih, dibimbangi kalau amalan kita pada bulan Ramadan termasuk puasa tak dapat penuh markahnya. Seterusnya kata Imam Ibn Katsir, apabila manusia menemui Ramadan dalam keadaan hatinya yang bersih, maka mudahlah untuk melakukan segala amal soleh secara optimum. Seperti memperbanyakkan bersedekah, membaca Al-Quran, menghidupkan malam dengan beribadah, menuntut ilmu dan sentiasa berakhlak baik. Itulah di antara perkara yang pertama tadi yang disebut oleh Imam Ibn Katsir. Jadi yang ini pun walaupun kita tahu perkara yang disebut oleh Ibn Katsir ni agak susah juga kita nak buat. Sebab pembersihan jiwa ini dia ibarat macam apa ya, macam satu tong, katalah tong yang yang dalam tu penuh karat dan kekotoran. Kita nak buang, kita nak bersihkan kekotoran di dalamnya, satu perkara yang sukar juga dan memerlukan masa yang lama.
Maka hati kita, kalau hati kita memang penuh dengan kekotoran, ada kekotoran mazmumah yang sangat banyak di situ, kita nak buang, nak bersihkan itu perlu masa juga. Dan sekarang ni adalah masa yang paling sesuai untuk kita bersihkan hati kita. Jangan ada di antara kita ni yang hatinya sangat kotor. Mudah-mudahan tak adalah di kalangan kita di sini. Hatinya sangat kotor dan hatinya tidak pernah bersih pun. Sebab apa, kalau kita nak cek diri kita ni, apakah jiwa kita ni kotor, maka kita akan dapati perkara-perkara ibadah yang kita nak buat tu jadi susah atau sukar untuk kita buat. Misalnya, kita sentiasa dalam keadaan malas sembahyang misalnya. Ataupun kita sentiasa melambat-lambatkan sembahyang misalnya. Kalau lambatkan sembahyang tu jarang-jarang, tak ada masalah. Tidak menjadi suatu cara untuk mengenali jiwa kita ni kotor ataupun tidak. Tetapi kalau kita nak kenal jiwa kita ni kotor atau tidak, dengan cara kita tengok sembahyang kita ni, kita sentiasa saja rasa malas untuk sembahyang. Ataupun kita sentiasa rasa sembahyang ini tidak memberikan perubahan apa-apa pada kita. Maka dikhawatiri kalau hati kita itu sangat kotor. Jadi, oleh kerana kita ni dah dekat dengan Ramadan, inilah peluang kita untuk membersihkan hati kita, bersihkan sungguh-sungguh. Antaranya ialah memaafkan kesalahan orang, buang semua daki-daki dengki itu daripada hati kita, buanglah semua rasa benci pada orang, kerana kadang-kadang ada juga perasaan benci kita pada orang tu yang menyebabkan halangan kepada rajinnya kita untuk sembahyang ataupun beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa kita ni bila datang puasa, oleh kerana jiwa kita, na'udzubillah ya, contoh saja, jiwa kotor ini menyebabkan puasa itu tidak boleh kita lakukan dengan sempurna. Kita rasa macam tadilah yang Ana sebut tadi, kita rasa bahawa puasa ni menyusahkan kita, puasa ni kita rasa serabut bila puasa. Kadang-kadang kita rasa bahawa lambatnya sebulan ni nak habis. Kadang kita rasa bahawa letih ni menyebabkan aku jadi tak boleh nak berfikir, nak kerja pun tak boleh. Jadi kita anggap buruk sentiasa kepada puasa. Ini adalah cara untuk kita ketahui bahawa jiwa kita tu kotor sebenarnya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sesuatu taklifah ataupun kewajipan pada kita, maka sebenarnya itu adalah satu cara untuk kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa ni sebagaimana kita selalu dengar daripada hadis-hadis Nabi, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada para malaikat, wa ana ajzi bih, puasa ni aku yang berikan pahala pada dia. Sebab apa Allah beritahu, Allah ungkit, dia berlapar kerana aku, dia tinggalkan benda-benda tak baik kerana aku, dia tinggalkan nafsu dia kerana aku. Jadi kata Allah, aku akan beri ganjaran pada dia, markahnya aku akan beri, pahalanya aku akan beri. Sebab pasal apa jadi macam tu, dan bagaimana kita nak jadikan kita ni termasuk dalam hadis kursi itu, maka kita kena bersihkan jiwa kita. Itu perkara pertama yang disebut oleh Imam Ibn Katsir. Yang kedua, tadi kita kata tentang akidah ya. Yang kedua, melalui persiapan fikriyah. Fikriyah, macam mana maksud Imam Ibn Katsir ni? Menuntut manusia agar membekal diri dengan ilmu agama yang berkait dengan puasa, antaranya syarat dan rukun puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang disunatkan ketika berpuasa, kelebihan puasa Ramadan dan sebagainya. Banyak di antara kita, kadang-kadang kita lupa untuk melihat hikmah puasa.
Kerana hikmah puasa itu sebenarnya suatu ilmu yang memberikan kita semangat untuk kita berpuasa. Hikmah puasa ni macam mana, ya? Kebanyakan orang berpuasa, bila datang puasa, contohnya bila kita baca Al-Quran, baca Quran kita pada bulan Ramadan berbeza baca Quran kita pada bulan-bulan yang biasa. Bulan Ramadan ni entah mengapa, itulah agaknya kelebihan bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, kita jadi rajin baca Al-Quran. Setengah daripada kita boleh mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang mana kalau dia cuba untuk mengkhatamkan Al-Quran pada bulan-bulan yang lain, didapati bahawa memang susah nak khatamkan Al-Quran pada bulan-bulan yang lain. Tapi pada bulan Ramadan ini dia jadi rajin. Dia jadi rajin kita menggandakan bacaan Al-Quran. Kadang-kadang ada orang yang sampai bila kita tanya dia, bila kita share dengan dia, antara ni banyak mana dah baca Quran. Dia kata dah nak habis dah ni, baru masuk 10 hari, dah nak habis dah baca Quran. Tapi kalau kita tanya dia pada bulan-bulan yang lain macam mana? Dia kata nak baca selai pun susah satu hari. Sampai begitu keadaan bulan Ramadan. Balik semula kita tadi bahawa dari segi persiapan fikriyah, kata Imam Ibn Katsir, bahawa kita membekalkan diri dengan ilmu agama. Kita pun dah mungkin bulan awal bulan 3 ni, masuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kita akan mula pada akhir minggu ketiga, bulan Ramadan kita ni akan mula di situ. Dah banyak dah kuliah-kuliah yang ada yang kita ikuti di Masjid Surau. Banyak dah telah membincangkan tentang hal-hal Ramadan. Dan hikmah Ramadan itu sebenarnya menjadi topik utama juga yang diminati oleh para ilmuwan kita untuk dibicarakan dalam kuliah-kuliah pada masa hampirnya bulan Ramadan. Semua hikmah bulan Ramadan ini sangat sesuai untuk kita pelajari kerana dia memberikan kita suatu rasa yang menunjukkan bulan Ramadan itu adalah bulan yang memberikan kita pahala yang sangat besar. Sekejap nak masuk sekejap. Ayat ni kejap. Itu tadi ya semula. Tadi yang kita sambung lagi apa yang disebut oleh Imam Ibn Katsir. Ia dapat dilakukan dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, membaca bahan-bahan ilmiah berkaitan puasa dan merujuk kepada mereka yang berautoriti untuk menjawab persoalan berkaitan ibadah puasa. Alasan seperti sibuk bekerja tidak lagi logik pada masa kini kerana pelbagai cara dapat digunakan seperti siaran langsung di media sosial, elektronik dan cetak untuk mendalami ilmu agama. Sekarang ni ilmu agama cukup mudah. Itulah yang kita, bila kalau kita buat semayang di Tiara ni, surau Tiara ni, ada kuliah-kuliah agama, tazkirah Ramadan yang kita buat selepas 4 atau 8 rakaat. Itu semua adalah perancangan-perancangan yang kita buat sebelum Ramadan lagi dalam proses untuk membekalkan ilmu kepada ahli jemaah kita. Semua ni adalah persiapan yang kita buat sebelum Ramadan. Mencari ustaz-ustaz kita, mencari ilmuwan-ilmuwan kita untuk memberikan suatu pengisian ilmu yang sangat sesuai kepada ahli jemaah kita. Kerana bila bulan Ramadan datang, ramailah orang datang ke surau, maka ketika ini orang yang jarang ke surau, kita bekalkan mereka dengan ilmu yang mungkin jarang-jarang dia dengar. Itulah antaranya yang boleh yang kita masukkan dengan persiapan fikriyah. Amatlah rugi jika kita menyambut Ramadan tanpa mempunyai ilmu tentang kelebihan bulan Ramadan tersebut, yang menyebabkan kita mensia-siakan kelebihan yang terdapat sepanjang kewajipan puasa berlangsung. Itu juga kalau kita tak ambil bahagian, sebab ada orang
Kita tengoklah ada setengah-setengah orang ni bila mula start orang nak tazkirah, maka dia lari. Begitulah sebelum Ramadan, dia agak kurang rapat dengan majlis-majlis ilmu. Pada bulan Ramadan pun macam itulah juga. Sebab itulah pada satu ketika dulu, masa seorang ustaz kita, Ustaz Fadlur Rahimi, mengajar ataupun tazkirah Ramadan di Fatimah Az-Zahra, dia start saja, baru masuk 10 minit, dia ceramah tazkirah Ramadan, ada seorang makcik laung kat dia, kita nak semayang lah, bukan nak dengar kau cakap lah. Dia cakap, gitulah yang nak dengar daripada sahabat-sahabat cerita. Inilah gambaran kepada kita bahawa orang yang tak biasa dengan majlis ilmu, dia tak suka majlis ilmu. Kita ni yang menguruskan program-program Ramadan, kita harapkan supaya orang yang jarang-jarang datang dalam majlis ilmu dapat dibekalkan ilmu pada masa yang keemasan inilah, iaitu masa bulan Ramadan, kerana ketika itu ramai orang datang. Tapi nak buat macam mana? Orang yang tak suka dengan majlis ilmu tetap dengan cara dia tak suka dengan majlis ilmu. Ini juga kadang-kadang menggambarkan pada kita bahawa manusia yang, minta maaf sebutlah ya, jiwa dia kotor. Jiwa dia kotor. Dia rasa bahawa dengan dia bersembahyang tarawih itu boleh membersihkan jiwa dia. Tetapi sebenarnya jiwa dia itu kotor sehingga kan tak boleh nak terima majlis ilmu. Padahal majlis ilmu itu kalau dia betul-betul pelajari, dia akan dapat tahu bahawa majlis ilmu itu sebenarnya mengangkat darjat dia. Itu di antara. Didiklah diri untuk mendalami ilmu agama agar ibadah puasa yang kita lakukan dengan penuh keyakinan sebagaimana pesanan Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis baginda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Kalaulah orang kita ni dia belajar tentang hadis Nabi begini, maka dia akan tahulah bahawa Nabi kita SAW pernah bersabda tentang bulan Ramadan, yang mana Nabi kita berikan markah yang sangat banyak dengan mengatakan bahawa sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan redha Allah dan keampunan Allah semata-mata, maka dia ampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau dia belajar sikit tentang agama dia, maka puasanya, dia akan puasa dengan khusyuk kerana puasanya itu boleh menjadikan dosa-dosanya diampun ataupun dosa-dosanya dikikis keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadilah yang kita kata bahawa yang pertama tadi, bila dia belajar tentang ilmu, belajar tentang agama, maka kita tahu bahawa di antara perkara yang paling penting untuk mendirikan puasa ini ialah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga pula ni ialah persiapan jasadiah. Jasadiah. Tadi kita bincang yang pertama, apa tadi ya? Yang pertama tadi akidah. Yang pertama tadi ruhiyah. Yang kedua ialah fikriyah tadi, melibatkan ilmu. Dan yang ketiga ini jasadiyah. Okey. Ketiga yang difahamkan oleh Imam Ibn Kathir daripada ayat 183 surah Al-Baqarah tadi. Persiapan secara jasadiah atau badan kita. Seseorang individu Muslim juga haruslah menjaga kesihatan tubuh badan mereka dengan baik seperti bersenam, tidak mengambil makanan dalam kuantiti banyak serta sentiasa melakukan pemeriksaan kesihatan agar tubuh badan sentiasa aktif dan bertenaga sepanjang pesta ibadah Ramadan berlangsung. Itulah antaranya. Yang ni bagi Ana susah sikit lah. Badan makin besar ni macam itulah. Dalam keadaan kita begini,
puasa Ramadan datang, memang kita sebenarnya kita tahu kalau kita ni di antara orang yang makan banyak, bulan Ramadan ni lah yang boleh menyihatkan kita. Memang sebenarnya kita rasa macam mana sendirilah. Bila kita berpuasa, kita rasa kita lebih sihat daripada bulan-bulan yang lain. Kerana makanan yang kita makan itu jadualnya berbeza daripada bulan yang bukan Ramadan. Kita sebenarnya kalau kita jaga makanan, jadi kita nak sembahyang, kita nak jaga makanan sebagaimana yang dicadangkan oleh ramai para pakar perubatan. Contohnya kita nak sembahyang tarawih malam dan kita nak bangun tahajud malam. Dan kita tahu bila kita makan lebih had, maka masa kita nak tarawih itu kita mula mengantuk. Dan bila mengantuk, kita jadi tidak khusyuk dalam sembahyang. Itu juga kalau kita nak bangkit awal sikit daripada sahur, supaya kita boleh untuk kali inilah, kali pertama lah. Kalau setengah orang kali pertama, kalau dah di antara kita di sini dah memang biasa dengan solat tahajud, tahniah anda ucapkan. Cuma bagi mereka yang baru-baru nak belajar solat tahajud, macam Ana ni lah, yang baru nak belajar sembahyang tahajud. Jadi kalau kita makan lebih pada malam tu, kita nak bangun awal tu susah sikit. Dan jadi bila kita tidur dalam keadaan terlalu kenyang, maka kalau kita boleh bangun pun, kekhusyukan sembahyang kita tu terjejas lah. Dia tak boleh sampai ke 100%. Kadang-kadang kita tinggalkan saja tahajud. Sebenarnya kita dengan Ramadan ini, seboleh-bolehnya tahajud tu menjadi perkara yang wajib bagi kita. Walaupun dia hukumnya sunat, tapi kita mewajibkan diri kita untuk solat tahajud. Biar Ramadan ni kita boleh bangun setiap malam untuk solat tahajud. Walaupun sekadar 2 rakaat. Tak ada masalah 2 rakaat. Kalau lebih pun tak apa. Dan 2 rakaat itu kita buat secara dawam. Maksudnya berpanjangan, konsisten kita buat, secara istiqamah kita buat. Dan selepas itu bila kita dah 30 malam kita bangun untuk solat tahajud, dan memang kita kena bangun pun waktu solat tahajud tu untuk sahur, dapatlah dia menjadi rutin kehidupan kita pada bulan-bulan selepas itu. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Itu riwayat Muslim. Jadi bila kita lihat dari segi jasadiyah ini, maka puasa ini sebenarnya memberikan kita kekuatan pada jasad kita. Sebagaimana yang sering kita dengar ustaz-ustaz kita beri peringatan bagaimana umat Islam kita pada bulan Ramadan ini pernah berlaku kepada mereka di zaman Nabi dulu akan satu peperangan yang sangat hebat berlaku pada bulan Ramadan. Ada sahabat yang berpuasa pada ketika perang Badar. Dan ada sahabat yang berbuka puasa pada bulan Ramadan ketika perang Badar. Begitulah keadaannya ya. Jadi sahabat-sahabat semua, kekuatan yang ditunjukkan oleh umat Islam kita ini menggambarkan kekuatan jasadian mereka yang sangat hebat. Bila kita bincang tentang kekuatan jiwa, maka kita juga bincang dengan kekuatan jasad kita, luaran kita dan dalaman kita. Ana kongsi sikitlah dulu kalau kiranya Ana ni kalau kira berkaitan dengan orang-orang yang kena masuk jin ke, Ana dulu lagi lari, begitulah keadaannya. Tapi bila kita buat persiapan sikit, persiapan agama kita sikit, lebihkan sikit, alhamdulillah, maka sekarang ni alhamdulillah taklah orang kata berani sangat, tapi bolehlah kohor-kohor orang Terengganu kata, slow-slow bolehlah. Taklah macam dulu. Begitulah keadaannya. Dan juga jiwa kita agak terbina sikit dengan kekuatan apabila kita mula bangun malam walaupun anda tak boleh bangun tiap-tiap malam, tapi jarang-jarang adalah sekali dua, sekali-sekala ada. Tapi itu sebenarnya memberikan kekuatan pada jiwa kita, kekuatan pada jasad kita juga. Bila jiwa kita
yang mendesak kita bangun, maka badan kita akan dapat bangun. Sebenarnya tak dapat bangun tu bila jiwa kita tu sebenarnya yang tak dapat bangun, maka badan kita pun tak dapat juga bangun. Jadi berletak pada jiwa juga. Ramadan ini ambil peluang sahabat-sahabat semua, ambil peluang untuk menjadi manusia yang sentiasa bersedia untuk bangun malam dan solatlah 2 rakaat atau 4 rakaat, kerana solat itu sangat berguna kepada kita. Disebut oleh seorang anak murid kepada Junaid Al-Baghdadi, ini banyak kali pun Ana pernah ingatkan yang ini. Junaid Al-Baghdadi bila beliau mati, beliau meninggal dunia, beliau datang dalam mimpi seorang anak muridnya. Lalu anak muridnya tanya, "Tuan Guru, macam mana Tuan Guru di sana?" Lalu Syekh Junaid Al-Baghdadi berkata, "Tidak ada lagi apa benda yang aku buat, semua tidak ada manfaat di dalam alam barzah ini. Yang memberi manfaat kepadaku ialah solat 2 rakaat pada malam hari, iaitu tahajud." Begitu penting sekali solat tahajud itu kerana dia memberikan kita lambang keislaman kita, lambang keimanan kita, lambang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang berkaitan dengan yang ketiga, jasadiyah, ya, persiapan jasadiyah. Jadi kita yang keempat ialah persiapan yang terakhir adalah persiapan maliyah. Persiapan ini bukan hanya berkisar untuk menyediakan sejumlah peruntukan keuangan bagi membeli pakaian baru dan kelengkapan menyambut hari Lebaran. Namun dengan merancang keuangan bagi memperuntukkan sejumlah dana bagi bersedekah, memberi makan kepada orang berbuka, memberi sumbangan bagi aktiviti Ramadan di masjid dan surau, serta mengeluarkan zakat fitrah. Melalui ibadah puasa, kita secara tidak langsung akan merasai kelaparan yang kebiasaannya dirasai oleh mereka yang tidak berkemampuan. Itulah antara hikmah pensyariatan berpuasa, agar melatih manusia mengenangkan nasib saudara seagama yang hidup dalam serba kekurangan dan kedaifan. Yang ini yang keempat, yang berkaitan dengan persiapan maliyah ataupun persiapan keuangan yang perlu ada pada kita. Dan alhamdulillah, masjid-masjid terutama di Kuala Lumpur, di Selangor, sentiasa memberi peluang kepada para umat Islam untuk memberikan sumbangan bagi berbuka puasa. Itulah antaranya rutin yang biasa. Dan kita sekarang ni sebelum bulan Ramadan, kita dah persiapkan gaji kita tu dan kita dah cabutan awal lagi dah. Ini 3,500, yang ni 1,000 untuk tujuan berbuka puasa. Ataupun kita telah merancang awal-awal lagi untuk mungkin dengan anak-anak kita dah bekerja, share masing-masing. Kalau kita satu saham untuk orang buka puasa sehari itu 2,000 contohnya, maka kita share di kalangan anak-anak kita yang telah bekerja. Kita rancang awal lagi sebelum gaji sebelum gaji bulan ni, katakanlah bulan 2 ni, kita dah dapat rancang awal-awal lagi sepatutnya macam tu. Ataupun bulan 3 ni ada gaji sekali lagi, yang mana selepas masuk bulan 4 kita ada hampir 25 hari lagi puasa, kita boleh merancang lagi untuk memberikan sedikit peruntukan untuk menaja program berbuka puasa di masjid ataupun di surau. Sebab kita pun tahu kalau di Surau Tiara Intan ni rasanya ada buka puasa, ataupun kita share saja dengan Masjid Bukit Indah. Maka tahun ini kalau ada sahabat-sahabat kita yang tak pernah masuk untuk menganjurkan atau menanggung satu hari berbuka puasa, tahun ini kita cuba buat. Kalau kita tak dapat, katakanlah satu saham tu satu hari tu 1,500, kita tak dapat buat banyak, kita share saja 500 orang. Contoh yang pasti pada kali ini, kita mesti berazam untuk menjadi salah seorang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Begitu juga keadaan kita ni, kalau boleh tahun ini, kita rancanglah awal-awal. Duit yang kita ada tu,
kita peruntukkan betul-betul supaya kita dapat untuk bersedekah di masjid dan sebagainya dengan cara yang agresif sikit. Kalau di masa-masa sebelum Ramadan, ada masa tak teringat, ada masa letak dah duit atas meja nak derma subuh, tapi tak terambil juga duit tu. Kali ni kita lebih agresif lah, supaya kita pegang betul-betul duit tu dan pastikan setiap hari kita berazam. Sebelum Ramadan ni, kita berazam pada bulan Ramadan ni, saya nak menderma satu hari RM5 katakan contohnya. Dan kita memang peruntukkan betul-betul duit RM5 itu setiap hari dan memang dah letak dah dalam satu sampul RM5 sehari darab dengan 30 hari. Dah ada RM1,150 dah dalam tu, semua not RM5 untuk kita derma setiap kali kita pergi subuh pada bulan Ramadan. Itu perancangan sedekah kita. Termasuklah yang lain-lain, umpamanya kita cari anak-anak yatim untuk kita belanja persiapan hari raya dia ke, ataupun kita cari tempat-tempat anak yatim ini taja buka puasa dan sebagainya. Biarlah duit kita itu kali ini ada nampak pergi ke tempat-tempat yang kita sebutkan tadi. Janganlah kita dah rancang banyak kali, banyak tahun dah rancang, tak pernah berjaya, ataupun kita tak pernah terfikir pun nak beri makan pada anak yatim untuk mereka berbuka puasa. Kali ini kita kena fikir. Kali ini kita kena ambil peluang untuk kita semua menjadikan diri kita ni berubah pada kali ini. Kalau bulan Ramadan yang dulu, kita juga bagus dalam pengisian bulan Ramadan, tapi kali ini kita lebih baik, lebih bertambah daripada tahun lepas. Dan tahun akan datang pun kita akan lebih lagi daripada tahun ini. Begitulah. Kalau sekiranya kita boleh melakukan kerja yang lebih bersistem. Misalnya duit kita tu kita awal-awal lagi kita dah transfer ke akaun-akaun tertentu seperti rumah anak yatim, seperti masjid dan sebagainya, maka lakukanlah tindakan-tindakan seperti itu supaya dia menjamin kita ni bersedekah pada bulan Ramadan. Tak jadilah kita ni tak sikit tak ingat, yang ni tak ingat, yang tu tak ingat. Taklah jadi macam tu. Dan kita juga boleh menganjurkan program-program berbuka puasa apabila kita ni ada komuniti yang sangat kuat. Misalnya, saya kira bahawa di Tiara Intan ni komunitinya sangat kuat dan dapat menaja buka puasa dengan bilangan yang ramai. Lagi ramai orang berbuka puasa, lagi banyak keluarnya duit, lagi banyak pahala yang kita dapat. Jadi kalau yang kita kata yang ketiga ini, yang keempat ini, iaitu kita persiapan kita dari segi maliyah ataupun keuangan kita. Jangan lupa sahabat-sahabat ya, sebab ana pernah diberitahu oleh sahabat kita bila dia menaja anak yatim untuk beli baju-baju raya dan dia iringi anak yatim ini ke supermarket dan sebagainya, dan bila dia tengok anak-anak yatim ni pilih baju raya, kasut raya, songkok raya, baju Melayu, kelihatan kegembiraan di muka masing-masing, bercahaya di muka masing-masing. Ini adalah gambaran banyaknya pahala orang yang menderma pada bulan Ramadan untuk persiapan hari raya anak-anak yatim ini. Itu di antara 4 perkara yang dapat anda share bersama pada malam ini, persiapan kita ya. Yang keempat tadi persiapan maliyah, yang ketiga persiapan jasadiyah, yang kedua persiapan fikriyah, yang pertama persiapan yang pertama tadi akidah ya, dari segi akidah ataupun ruhiyah, jasadiyah, maliyah ya, semua itu yang fikriyah, semua 4 perkara yang kita ambil, kita garap daripada fahaman Imam Ibn Katsir daripada ayat 143 surah Al-Baqarah yang selalu kita baca. Jadi anda serah balik kepada Tuan Najib kita lah.
Kalau ada soal jawab sikit-sikit ke, sila. Kalau ada tambahan ke Ustaz Ridwan ada ni, silakan. Ada ke sahabat nak ajukan soalan kepada Ustaz? InsyaAllah boleh. Tak puasa lagi, tak ada soalan ni Haji. Tak puasa lagi. Berapa ribu ni